Seterusnya, kita ingin bercerita mengenai pelancaran InnoSpace Melaka dan jejak inovasi. Dan bersama kita di studio pada pagi ini Yang Berhormat Datuk Fadilah Yusof yang merupakan Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Waalaikumsalam. Selamat datang ke MHI. Terima kasih. Okey, kita nak bercerita mengenai InnoSpace ini. Difahamkan ianya merupakan, bagaimana boleh tercetus idea InnoSpace ini, kerana difahamkan ini merupakan lanjutan dari tahun Malaysia Inovatif 2010, Datuk. Ya, memang benar. Sebenarnya Malaysia Inovatif 2010 yang kita anjurkan tahun lepas. Salah satu pengisian programnya ialah kita adakan Carnival. Di mana kita jemput mereka yang inovatif, yang ada hasilan di peringkat akar umbi ini untuk mempamerkan produk mereka. Dan bila kita membuat kajian ataupun bancian menanyakan mereka apa permasalahan yang dihadapi oleh mereka, maka salah satunya ialah kurangnya sokongan dan bantuan dari segi technical support. Kedua, tak ada kemudahan peralatan bagaimana mereka nak membangunkan produk mereka. Maka untuk itulah kita perkenalkan InnoSpace ini. InnoSpace kita letakkan menggunakan kemudahan yang ada di SIRIM. Jadi untuk permulaan kita mulakan pelancaran dulu tahun lepas di Sarawak, kemudian di Sabah, dan insya-Allah hujung minggu ini akan diadakan di Melaka. Dan diharapkan dengan ada InnoSpace ini, maka ianya akan dapat mengumpulkan mereka yang punya idea dan inovasi di peringkat akar umbi akan dapat menggunakan InnoSpace ini, satu untuk mereka membangunkan produk mereka ataupun membangunkan prototipe. Idea tu dijadikan prototipe dan sebagainya. Di mana mereka akan diberikan hikmat nasihat teknikal, hikmat nasihat dari segi pemasaran, hikmat nasihat dari segi pemasaran dan sebagainya. Pembangunan bisnes mereka lah dari segi hasilan idea itu, bagaimana mereka nak bawakan ke market. Jadi bagaimana rupa bentuknya tu, Datuk? Dia memang satu ruang yang di mana sesiapa saja yang mempunyai idea boleh datang. Ya, datang, pergi saja ke SIRIM. Misalnya kalau kat Melaka nanti SIRIM terletak di Batu Berendam, maka mereka bolehlah pergi ke sana, jumpa dengan pegawai kita di sana, dan kita sediakan pelbagai sokongan di sana, termasuklah peralatan untuk mereka membangunkan idea mereka menjadi sesuatu hasilan ataupun apa-apa saja yang mereka perlukan. Sebab itu dalam ketiga-tiga tempat yang sudah ada ni, kita sediakan pengkhususan tertentu. Sebab kalau nak terbuka luas, mungkin kemampuan kita belum ada. Misalnya di Sarawak kita mengkhususkan pembangunan produk seramik. Di Sabah misalnya dalam produk kaca, dan di Melaka insya-Allah akan memfokuskan kepada pembangunan ataupun fokusnya kepada apa yang dikatakan spin casting. Sebab kelebihan di Melaka ni untuk membuat brooch dan sebagainya, maka mereka akan difokuskan pada pembangunan produk-produk tersebut. Tapi tidaklah semestinya dalam bidang itu, tapi siapa-siapa yang ada idea yang memerlukan sokongan, pandangan, maka mereka boleh datang ke InnoSpace ini. Jadi bagaimana pengalaman, mungkin Datuk boleh ceritakan sedikit pengalaman di Sabah dan Sarawak dari segi sambutan dan juga impak yang telah diberikan oleh kementerian dan juga mengadakan InnoSpace ini untuk mereka yang memang berjiwa kreatif, mempunyai idea dan boleh menghasilkan pelbagai produk baru. Setakat ni apa yang kita lakukan lebih kepada untuk memberi kesedaran. Kita menyediakan misal kata bengkel. Bengkel berkaitan dengan inovasi dan kreativiti. Kita adakan juga pembangunan seni kreatif. Kita adakan pelbagai demonstrasi dan pameran, ruang pameran untuk mereka pamerkan produk-produk mereka. Dan juga hikmat-hikmat sokongan dan sebagainya. Misal katalah di kawasan tersebut tak mampu untuk membangunkan produk tersebut dan memerlukan kepakaran luar, maka kita akan uruskan pakar-pakar daripada sama ada daripada pusat maupun daripada universiti, daripada industri untuk datang dan membantu bagaimana untuk memberi hikmat nasihat. Dan kita juga menyediakan pakar-pakar kewangan, misal kata Cradle, MTDC, daripada agensi-agensi kita untuk memberi nasihat bagaimana sokongan kewangan kita boleh bantu untuk membangunkan produk mereka. Alhamdulillah, setakat ini ramai dah terlibat, terutamanya peringkat sekolah, peringkat kumpulan wanita, OKU dan juga masyarakat keseluruhannya, untuk kita beri kesedaran bagaimana mereka boleh membangunkan idea mereka. Maknanya yang lebih penting ialah pentingnya
untuk kita membudayakan kreativiti dan inovasi dalam masyarakat kita. Ini yang kita nak gerakkan. Dan dari tahun lepas, tahun inovatif itu dan juga dari usaha ini, bagaimana Datuk melihat potensi di Malaysia ini untuk mereka menghasilkan produk-produk inovatif ini? Sememangnya orang kita kreatif. Semula jadinya orang Malaysia ni orang yang kreatif. Sebab itu kita melihat bahawa tidak cukup dengan menyediakan hanya InnoSpace ini. Sebab tahun lepas bila Malaysia inovatif ni kita melihatkan, kita terkejut melihat bila rakyat kita, masyarakat, orang masyarakat umbi kita membawa hasilan idea dan produk mereka. Dan sebab itu kita melihat bila InnoSpace ini dan selanjutnya apa yang kita nak buat ialah untuk jejak inovasi. Kita nak pergi, misalnya kata di Melaka yang insya-Allah kita akan adakan 3 hari untuk menjejak apakah yang ada di Melaka. Dan kita dimaklumkan feedback daripada masyarakat umum dan sebagainya, kalau Melaka terkenal dengan masakan apa. Sudah tentu kita tahulah ada ni. Tapi asam pedasnya macam-macam. Jadi yang asam pedas sekarang ni ada masyarakat kita yang telah menghasilkan cube asam pedas. Jadi maknanya kalau kita nak masak asam pedas Melaka, tak payah pergi Melaka dah, beli cube saja. Beli cube. Jadi ini yang di mana hasilan anak pelajar kita, mereka dah menghasilkan cube asam pedas, dan cuma sekarang ni dia nak tanya kita, bagaimana kita dapat marketkan cube ini. Dan ini yang kita akan pergi melihat bagaimana proses dia membuat cube. Kita akan membantu dari segi teknikalnya supaya ianya akan diterima di peringkat pasaran, dan kalau dapat diterima di peringkat antarabangsa sekalipun, dan kita nak hubungkan mereka dengan pemasar-pemasar, dengan market, business matching, dan akhirnya membantu mereka dalam technical development produk mereka. Okey, bercerita mengenai InnoSpace dan juga jejak inovasi di Melaka, mungkin Datuk ingin wawarkan di mana dan bila dan apa agenda agaknya untuk di Melaka nanti insya-Allah 15 bulan kita adakan perasmian untuk InnoSpace yang terletak di Sirim, Batu Berendam, Melaka. Insya-Allah akan dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka sendiri, dan Yang Berhormat Menteri kami akan bersama untuk membuat pelancaran InnoSpace. Tapi selepas pelancaran InnoSpace yang lebih penting ialah program pengisian itu. Iaitu kita akan adakan jejak inovasi di mana kita akan penjejak inovasi, volunteers, sukarelawan daripada masyarakat sendiri setempat akan bergerak ke 3 kawasan. Iaitu di Melaka Tengah, di Alor Gajah, dan juga Melaka itu di beberapa kampung mereka akan pergi melihat apakah yang ada di kampung-kampung tersebut. Dan di situ kita akan memberi talks lah berkaitan dengan inovasi, kreativiti dan melihat pada hasilan, dan kita akan membantu mereka bagaimana mereka boleh bangunkan idea mereka supaya menjadi satu yang lebih kreatif dan inovatif. Dan selingannya kita akan adakan juga pada malamnya persembahan seni kreatif di Taming Sari bersama dengan demonstrasi masakan. Chef Wan akan datang bersama. Sebab kreativiti dan inovasi ini dalam semua bidang, seluas-luasnya. Masakan pun adalah satu bidang yang kreatif dan inovatif. Okey, saya rasa memang mereka yang di Melaka dah tak sabar, khasnya mereka yang kreatif dan juga menunggu peluang sebegini untuk mengembangkan lagi idea mereka demi untuk menghasilkan hasilan-hasilan seperti yang Datuk sebutkan, mungkin cube asam pedas dan apa lagi yang unik di Melaka lah. Jadi datang 15 dan 17 bulan. 15 hingga 17 di mana? Di Taming Sari dan juga di Sirim, Batu Berendam lah. Ya, okey, Taming Sari dan juga Sirim, Batu Berendam. Okey, terima kasih kita ucapkan kepada Datuk Fadilah Yusof, Timbalan Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi yang bercerita mengenai InnoSpace dan juga jejak inovasi di Melaka. Terima kasih, Datuk. Terima kasih pada TV3 dan MHI juga.